ref terlepas, insiden sebelum reaction Azam Azmi tu. Game yang ketiga untuk Piala AFF 2022 ni, game ni boleh kata salah satu game yang tragis lah untuk Harimau Malaya ni. Tapi untuk pasukan Vietnam, mereka cukup syok lah sebab boleh kekalkan rekod kemenangan dengan pasukan Malaysia ni. Terutama sekali Pak Hang Seo tu. Geram ya tengok dia kat tepi padang. Kalau hampa nak tahu, benda yang paling di-highlightkan dalam game ni sebenarnya bukanlah gameplay kedua-dua pasukan, tapi decision ref untuk bagi red card dan penalti itulah jadi topik utama dalam game ni. Tapi tak apa, benda tu kita letak tepi sat lagi kita sembang. Lah ni, jom kita tengok apa yang ada dalam game ni untuk group stage Piala AFF tahun 2022 ni. Daripada segi player, untuk pasukan tuan rumah, Vietnam hanya buat satu je pertukaran daripada game yang lepas dekat bahagian serangan. Dan untuk pasukan Malaysia, yang ni lain sikit. Kim Panggun ada buat 8 pertukaran dekat bahagian goalkeeper, bahagian defense, bahagian tengah dengan bahagian attacking. Kiranya semua bahagian adalah pertukaran player. Untuk rekod, bagi pasukan Vietnam, game ni adalah baru game yang kedua mereka. Untuk game yang pertama hari itu, mereka menang besar dengan pasukan Laos 6-0. Beza dengan pasukan Harimau Malaya, game ni adalah game yang ketiga mereka dalam group stage ni. Dan dalam 2 game sebelum ni, kedua-dua game tu mereka kutip 3 mata penuh. Dan dalam game yang lepas pun mereka catatkan kemenangan dengan pasukan Laos 5-0 dekat Bukit Jalil. Dan benda tu buatkan kalau kita tengok daripada segi mata, Malaysia ada advantage lah untuk layak ke separuh akhir lebih awal kalau kata mereka menang dalam game ni. Tapi kalau kita tengok daripada segi ranking dan quality player yang ada untuk kedua-dua pasukan ni, itu time advantage lebih dekat pasukan Vietnam. Tak payah nak cerita panjang lah. Pak Hang Seo tu dah build pasukan Vietnam ni dah berapa lama dah kalau nak dibandingkan dengan Kim Panggun. So, daripada situ kita boleh nampak kedua-dua pasukan ni ada advantage masing-masing lah. Untuk first half, start saja game, gameplay kedua-dua pasukan ni sebenarnya kita boleh kata seimbang lah dekat atas padang. Dua-dua tim main dengan cara open play. Yalah, macam aku kata tadi lah, masing-masing ada advantage masing-masing kan. Dan masing-masing perlukan kemenangan untuk pergi ke semifinal. So mestilah awal-awal mereka dah pulun. Tapi kalau kita tengok balik dalam game tu, 19 minit yang pertama, Malaysia yang lebih banyak pegang bola berbanding pasukan Vietnam. Bila player Malaysia dapat je bola, terus mereka akan cuba buat build up play untuk bawa bola tu ke depan. Tak ada dah nak pegang bola tu lama-lama dekat kaki. Dan bagi aku, kredit lah dekat player muda Harimau Malaya ni. Sebab mereka tak takut untuk bawa bola tu ke depan dan masuk ke kawasan attacking third pasukan Vietnam. Attacking pasukan Malaysia dalam game ni, mereka lebih banyak tertumpu dekat bahagian sayap lah, kiri dengan kanan. So daripada situ mereka akan cut back ataupun cross ke tengah untuk cari attacking player. Benda tu lah yang Muhairi selalu buat dalam game ni. Sebab apa Malaysia attack daripada bahagian sayap? Benda tu disebabkan player Vietnam ni mereka compact dekat bahagian tengah. Dan bila Malaysia cuba untuk main dekat bahagian tengah, yang aku perasan mereka akan cepat hilang bola. Dan kalau hampa nak tahu, bagi aku yang tu lah masalah pasukan Malaysia dalam game ni untuk first half. Dekat bahagian tengah tu boleh kata sebenarnya tak berapa nak menjadi lah. Defend dengan attacking dah okey dah. Tapi dekat bahagian tengah tu, yang tu yang masalah sikit. Dan daripada situlah player Vietnam manipulate dekat kawasan tu untuk mereka pula buat attacking. Sebab tu lah ada orang kata, siapa yang pegang dekat bahagian tengah, dia tu lah yang akan pegang game. Dan benda tu lah yang jadi dekat pasukan Vietnam. Gameplay pasukan Vietnam awal-awal game tu, walaupun mereka main dengan open play, tapi approach mereka tu lain sikit. Kalau pasukan Malaysia tadi pantang dapat je bola, mereka akan bawa ke depan kan. Tapi untuk pasukan Vietnam ni, mereka lebih kepada berhati-hati sikit lah. Dia macam mereka relax dulu, layan dulu Malaysia main macam mana, baca game, lepas tu baru mereka counter. Masuk je minit ke 19, lepas keadaan yang agak kelang kabut dah dekat depan pintu gol Malaysia dan percubaan daripada player Vietnam, yang tu adalah turning point lah untuk player-player Vietnam ni untuk mereka pula pegang ball possession. Dan aku rasa satu benda yang kita kena admit, ball control dan combination play pasukan Vietnam ni lebih baik lah daripada pasukan Malaysia. Kalau hampa perasan, mereka hanya perlukan 3-4 touch je untuk sampai ke kawasan attacking third pasukan Malaysia.
berbanding pasukan Malaysia sendiri. Yang mana kita kena pulun habis lah, baru sampai dekat kawasan D-box mereka. Dan dengan cara 2-3 touch tadi jugalah, mereka boleh dapat corner dan dapat first goal. Sayang gol tu, sepatutnya defend boleh clear tu. Tapi itulah, nak buat macam mana kan, tak ada rezeki. Masuk minit ke-32, lepas player Vietnam tu dapat red card, time tu barulah kita boleh nampak Malaysia mula untuk control ball balik dan mereka buat attacking. Dan daripada situlah kita nampak Muhairi dapat 2 peluang yang sepatutnya bola tu boleh gol lah. Tapi time ni jugalah keeper Vietnam tu perform pula, so dia boleh save kedua-dua peluang tu. Untuk second half, walaupun ramai yang expect Malaysia akan bangkit lah dengan advantage 11 orang player yang kita ada, dan tak dinafikan memang benda tu yang jadi pun. Sampai kan kita boleh nampak coach Vietnam ni dah tukar lah tactical, main defend dengan counter attack. Yalah, mereka dah tinggal 10 orang kot kan. Lepas tu dah ada advantage 1 gol pula. Apa lagi kan? Parking bus lah. Tapi, relax dulu Sat. Advantage tu tak kekal lama. Dalam 10-15 minit je Malaysia sempat rasa untuk main 11 lawan 10. Masuk ke minit 58, time ni lah isu utama dalam game ni terjadi. Buat kata pengulas, pelik bin ajaib lah. Dan bagi aku, sebenarnya red card dan penalti itulah yang buatkan mental pemain Malaysia ni terus terganggu lah sampai habis game. Sebab start daripada situ, kita boleh nampak gameplay pasukan Malaysia ni makin lama makin drop lah. Dan benda tu advantage lah bagi pasukan Vietnam untuk mereka balik dengan gameplay attacking mereka. Walaupun ada beberapa pertukaran yang Kim Panggon buat, tapi bagi aku still benda tu tak boleh nak overcome balik lah gameplay pasukan Vietnam ni. Dan hasil dia, mereka dapat lagi sebiji untuk keputusan penuh 3-0. Sebelum tu, apa-apa pun bagi aku kredit lah dekat defend dengan keeper pasukan Malaysia ni. Kalau kata mereka tak betul-betul perform malam tu, silap-silap bukan takat 3 biji lah, tatah lebih lagi Vietnam boleh dapat. Dan untuk isu red card dan penalti tu, sebenarnya kalau ikut buku, red card dan penalti tu memang legit lah. Ataupun bahasa Melayu dia, sah. Relax, sabar Azad. Aku tahu apa tak puas hati. Kita tengok dulu dalam buku peraturan. Kalau ikut buku, bila mana kesalahan berlaku di luar garisan permainan, pasukan lawan akan dapat free kick berdekatan dengan garisan permainan tu. Dan kalau kata garisan permainan tu berdekatan dengan kawasan kotak penalti, so pasukan lawan akan dapat penalti disebabkan kesalahan di luar garisan tadi tu. So yang tu hampa clear kat situ kan pasal peraturan tu. Dan kaitan dia dalam game ni disebabkan Azam Azmi tu ada reaction dekat player Vietnam waktu dia nak bangun dekat tepi padang. Sebab itulah dia kena kad merah. Tapi, ada tapi dia. Bagi aku, ref terlepas insiden sebelum reaction Azam Azmi tu, yang dia kena rempuh waktu nak clear ball tu. Sepatutnya kesalahan tu dinilai daripada rempuhan tu dulu, barulah kad merah. Kalau dinilai macam tu, tak ada lah penalti tu. Tapi kad merah tu still ada. Cuma penalti tu ditukarkan dengan free kick untuk pasukan Malaysia. Sepatutnya benda tu lah yang terjadi. Tapi nak buat macam mana kan? Human error, miscalculation daripada ref. Kita yang kena rempuh, kita yang kena kad merah, kita yang kena penalti. Naya. Tapi aku rasa mesti ada yang akan kata juga, Azam Azmi tu dah kena rempuh 2, 3, 4 kali lah. Tapi player Vietnam tak kena apa pun kan. Nak buat macam mana? Dah benda tu ref tak nampak kan? Tak tahulah tak nampak ke buat-buat tak nampak. Overall untuk game ni, bagi pasukan Vietnam, macam yang aku kata tadi, tak dinafikan gameplay dia pun lagi cantik berbanding pasukan Malaysia. Tapi, insiden red card dan penalti itulah yang merencatkan gameplay pasukan Malaysia. Man of the match untuk pasukan Vietnam, aku pilih Nguyen Han Dao. Macam tu lah bunyi dia. Macam pelik lah. Lebih kurang tu lah. Senang kata, attacking midfield depa tu. Dan untuk player Malaysia, aku pilih Brandon Gan. Work rate dia malam tu, defensive midfield pun dia, center back pun dia. Lain macam. So bagi anda yang menonton ni, apakah komen anda untuk game ni? Jangan lupa tinggalkan dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Tu yang aku malas nak picit tadi tu. Tak pasal-pasal dah ada tambi lah tengah ni. Aduh.
Ref tu sebelum ni dah ada masalah lah dengan Malaysia. Yang dia bagi penalti tu, yang Brandon Gun tak kena pun kaki tu. Tiba-tiba dapat penalti. Oi, dia sampai merayu kat rakyat Malaysia. Jangan attack dah kat AG. Jangan buat main.